Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera semua. Okay, so sekarang kita akan tengok kepada topik yang ketiga dalam chapter yang kedua lah. So sebelum ni dah tengok berkenaan dengan introduction, kemudian kita dah tengok kepada fundamental of C++. So this time kita akan lihat kepada operation dan juga operator. So bila kita cakap berkenaan dengan operation dan operator ni, dia penting untuk bila kita nak buat programming, kita nak type programming, contoh bila melibatkan condition, bila melibatkan calculation. So operation dan topik operation dan operator ni sangat-sangat penting. So pemahaman di bahagian ni adalah ni lah. So saya minta lah semua supaya lebih orang kata apa, lebih cuba proaktif lah untuk fahamkan topik ni, dan kalau tak faham boleh terus bertanya lah. So first kali paling penting, apa tu operator? Apa tu operator? So yang tu saya rasa memang sangat penting lah. So kalau first kita kena tahu apa tu operator. So operator ni kita boleh kata dia merupakan expression ataupun evaluation of certain value ataupun condition untuk achieve final value. Ataupun dia bahasa mudahnya macam ni lah, operation yang untuk kita buat laksanakan sesuatu proses. Kenapa kita perlu operator ni? Dia perlu untuk ni lah calculation dan juga selection of the value ataupun condition. Dia melibatkan condition lah. So kita ada 4 actually dalam dalam topik untuk subjek computer programming ni. Kita ada 4 topik yang kita akan lihat lah, iaitu yang pertama assignment operator. Saya cuba move assignment operator. Kemudian kita ada arithmetic operator, yang kedua. Kemudian kita ada yang ketiga pula adalah increment decrement operator. Dan yang last sekali adalah case operator. Actually banyak lagi operator dalam computer programming yang melibatkan matematik ataupun melibatkan condition. Tetapi kita akan tumpukan kepada yang 4 ni lah. So yang paling basic sekali, saya move balik, yang paling basic sekali adalah assignment operator. So assignment operator ni dia melibatkan sama dengan lah. Maksudnya kita nak assign sesuatu value, for example, kepada kita punya persamaan tu, yang kita nak assign sesuatu nilai kepada operator tu lah. Itu yang pertama. So sebagai contoh lah, kata kita ada variable A, kita nak assignkan value 4 kepada A tu, nak masukkan nilai 4 tu ke dalam A. So kita boleh guna assignment operator. So dia akan, sebagai contoh, A sama dengan 4. So automatically nilai 4 tu akan dimasukkan dalam variable ataupun identifier A tu. So itu tujuannya lah, kita nak assign value. Dan dia ada banyak lagi, sama dengan satu. Kemudian dia ada operasi-operasi untuk darab semula. In addition, assignment operator can also perform simultaneously with arithmetic operator dan juga assignment. Ini dia. So in expression of this type, the variable must be placed on the left. Dia punya variable kena letak bahagian belah kiri lah. Bahagian belah kiri. So bagi contoh ni lah, contoh kita ada A, ni kita letak belah kiri lah. Kemudian yang lain-lain punya expression yang kita letak lah. So automatically must be placed on the left and assign value on the right of the assignment operator. So kat sini lah operasi-operasi lain. Sebagai contoh, A plus 1. So for example, kalau previous value of A is 3 for example, so dia akan, yang latest punya value dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3 plus 1. So kalau kata sebelum ni nilai A dah 3 dah, so kalau kita buat operation macam ni, automatically nilai A akan menjadi 4. So A yang latest adalah 4. Tu sebagai contoh lah. Ini dia table dia. Kalau kita tengok kat sini, first dia assign value untuk n tu kepada 25. So automatically
N jadi 25 lah. Kemudian yang kedua pula dia buat operation N plus sama dengan 25. Ni kalau macam kes contoh tadi, dari A plus sama dengan 1. Katakan nilai A sebelum ni adalah 3 jadi. So A plus sama dengan 1 ni membawa maksud A sama dengan A plus 1. So 3 plus 1 equal to 4. Macam itulah lebih kurang. Begitu juga yang lain-lain ni lah. So kita ada tambah, tolak. So ni dia punya simbol dia. Kita boleh simplifykan macam ni. Dan dia ataupun kita boleh guna juga macam ni. Tapi biasanya dalam matematik ni mudah, kalau dalam programming ni kita mudah pakai yang ni sebab kita tak nak panjang-panjang. So begitu juga darab, bahagi, kemudian kita ada remainder. Bila bentuk percentage ni maksudnya remainder. So sebagai contoh lah, kalau kadang-kadang orang tak tahu kan apa tu remainder. Yang ni tanda tu dia remain baki. So sebagai contoh lah, kita ada 21 bahagi 4. 21 bahagi, kita ada dua operation, 21 bagi 4 macam ni, satu lagi 21 remainder 4. Ada dua ni. So kat sini kita tahu 4 kali 5 20 bagi 1. So yang bawah ni, yang ini jawapan dia 1. Yang atas ni ada 5. So jawapan dia kalau so yang satu ni yang lain ni boleh KIV kot, tak apa. Yang ini sebagai additional lah, awak boleh belajar sendiri. So ni contoh lah yang awak boleh cuba. So soalan ni dia kata please determine the final value of this operation. So contoh kita ada I sama dengan 2, J sama dengan 5. So kita carilah berapa value dia. Sebagai contoh yang ni, kita boleh carilah I, kalau darab sebenarnya maknanya I darab J plus 2. Dan of course kita mesti selesaikan yang bahagian sini dahulu. So dia bagi J berapa? I dia 2 darab J dia 5. So 5 plus 2. So dalam operator ni, kalau ada soalan dalam computer programming ni, test ke final ke, kita kena laksanakan macam ni, buat step by step lah, supaya tak tersilap. So 5 tambah 2 7. So ni jawapan ni kita akan dapat 14 lah. So I yang latest adalah 14. So tu yang pertama. So yang kedua, ketiga ni awak boleh cuba selesaikan lah. Dan nanti saya cuba bagi assignment. So boleh cuba selesaikan yang kedua, ketiga. So saya tunjuk yang pertama lah. Okay, so ni untuk assignment operator. Yang seterusnya kita tengok pula kepada arithmetic. Ni yang kedua pula dalam topik operator adalah arithmetic. So arithmetic ni dia lebih kepada untuk calculation, provide mathematical arithmetic operation for numeric quantity. So actually yang sepatutnya ni dululah, sepatutnya assignment operator tu after yang apa ni, arithmetic yang pertama. Sebab arithmetic ni dia tambah tolak, tambah tolak darab bahagi remainder, ada 3. So kalau tengok dia provide mathematical arithmetic operation for numeric quantity. So untuk ni lah nombor-nombor lah, except for remainder, all other operator can accept mix of integer and real operand. So maksudnya integer dan juga ni yang perpuluhan lah. Generally if one of both operand are real, then the result will be a real, ataupun double lah to be exact. So dia maksudnya kalau contoh nilai yang kita darabkan tu, contohlah nombor perpuluhan dengan nombor bulat, kalau kita darabkan, kita akan dapat mungkin perpuluhan, mungkin bulat. Tapi kalau dua-dua nombor tu adalah nombor bulat, nombor perpuluhan, automatically kita akan dapat dalam bentuk nombor bulat lah. Okay, so ni contoh operasi lah. Kita ada
tambah, so 12 tambah dengan 4/9 kita akan dapat 16/9. So 3/8 tolak 4 kita dapat negatif 0.02. So yang ini, yang operasi ni yang tadi saya dah tunjuk dekat bahagian apa ni, assignment operator. So kalau kata 13 bahagi kita ada dua lah, 13 bahagi 3 dengan 13 remainder 3. So ini kita boleh 3 kali 4 12, 12. So bagi 1. So yang untuk atas ni jawapan dia ni, yang bawah ni lah. So awak boleh buat guna kaedah ni lah, buat guna kaedah ni. Okay. So ni dia punya operasi, boleh cuba buat. So sebagai contoh yang pertama ni, kita boleh guna komputer programming, boleh guna code block untuk cuba selesaikan. So contoh ini C equals to A bagi B. So semua integer. So C dia adalah A over B, 9 divided by 2. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 4. Kalau yang bawah pula kita akan dapat apa ni, negatif 4. Dia punya C dia. Dan berikutnya lah, so ni awak boleh cuba dalam code block. Saya akan cuba bagi ni lah, macam quiz lah, ataupun assignment. Okay, cuba code block. Okay, so seterusnya kita tengok yang ketiga pula adalah increment dan juga decrement operator. So ini antara yang agak susah lah, bukan susah, dia agak confused sikit. So increment decrement ni dia operasi tambah dengan tolak, sama ada sebelum ataupun selepas. Tu dia ada dua keadaan, postfix dengan prefix. So dia ada dua simbol. So kalau kita, dia ada contoh lah, kita ada A plus plus dengan plus plus A. So yang ni selepas A, selepas A ni kita panggil dia postfix. Postfix. Yang ni plus plus A ni dia panggil prefix. So contoh lah, kalau kita ada satu operasi, kata kita ada sini lah, B tambah sama dengan A plus plus. Satu lagi pula kita ada B tambah sama dengan plus plus A. Katakanlah kedua-dua ni nilai asal A dan B dia adalah, katakan A 1, B pun 1. Bagi contoh lah. So kita ada dua keadaan ni. So first kali paling mudah kita kena kembangkan dulu. Contoh kalau yang pertama ni, katakan 1, ni kedua. Saya cuba buat yang pertama dulu. So yang pertama, B plus sama dengan A plus plus. Ni postfix selepas. So ni kalau kita kembangkan, jadi B sama dengan, ni dia dah command lah, B plus A plus plus, macam tu kan. Dan ni A plus plus, so dia postfix. So kita boleh selesaikan dulu whole operation ni, dan baru A tu ditambah. Tu dia postfix lah. So kita boleh masukkan. So ni adalah B apa? B1. Nilai A 1 juga. Kita kena ambil yang asal. Kita tak perlu tambah lagi nilai A. So jadi apa je? B adalah 1 tambah 1 kan? Berapa? 2. So nilai B akan jadi 2. Nilai A pula, okay, once dah habis je operation untuk B, B dah dapat nilai. Untuk nilai A pun kita kena tambah 1. Ni asal A 1 kan? Then ditambahkan dengan 1 lagi. Sebab A tambah-tambah ni maksudnya A adalah 1 ditambah dengan 1. So jadi A pun jadi 2. So akhir dia nilai B 2, A pun 2. Ini yang pertama.
kes yang keadaan pertama. Yang kedua pula dia guna prefix, prefix. So B plus sama dengan plus plus A. So ni bermaksud B sama dengan B plus 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 A. So dan kita masukkan nilai B dia sama dengan 1 kan. Dan nilai A kita tak boleh ambil nilai A yang asal. Kita kena tambahkan dulu A tu. Kita kena tambah dulu. So that's why panggil prefix. Dia operation untuk A tu depend on sama ada dia prefix ataupun postfix. So sama ada kena tambah dulu ataupun kena tambah selepas selesai operation tu. So dalam kes ni dia prefix, so kita kena tambah dulu. So A asal 1 akan jadi 2 lah. So nilai B akan jadi apa? Nilai B akan jadi 1 tambah 2, 3. Nilai A sama dengan 2. A dah tambah kan, dah tambah jadi 2 lah. So ada perbezaan kan untuk kedua-dua kes ni, postfix dengan prefix. Dia kalau dalam kes yang pertama bila guna postfix, nilai B dapat 2. Kalau guna prefix dia akan dapat 3. So ni keadaan-keadaan ni kita boleh guna ikut situation lah. So kalau tengok dalam kes ni, let's say given I is variable, so I plus plus postfix ni dan plus plus I prefix, raise the value of I by 1. So kedua-dua keadaan ni dia tambahkan variable tu sebanyak 1 lah. Cuma simbol tambah tu dekat depan dengan belakang tu membezakan sama ada sebelum ataupun selepas, bergantung pada keadaan lah, bila dia nak buat tu. So ni simbol dia lah, kalau tengok kat sini. So contoh lah, sebagai contoh, katakan ni lah apa untuk K ni kan, plus plus K tambah 10. So K ni asal, so operation ni sebenarnya K adalah 5. So kalau tengok kat sini untuk prefix dia kena tambah K dulu. So 5 tambah 1 jadi 6. 6 tambah 10 jadi 16 lah. Kalau untuk kes yang kedua pula, dia nilai K tak ditambah lagi. Dia kena yang ini, nilai K ni tak ditambah dengan 1 lagi sebab dia postfix kan. So dia akan tambahkan nilai K yang 5 tu dengan 10 dulu. Lepas tu baru K tu ditambahkan dengan 1 lah. So automatic yang overall ni akan dapat hasil dia ni 15. Tetapi K bila once dah habis selesai calculation ni, K tu still akan ditambah 1. So K akan jadi 6 jugalah. Yang ni pun K sama dengan 6. Tapi hasil dia 16. Begitu juga yang bawah ni. So tolak dengan 1. So yang ni prefix. So K dia tolak dengan 1 dulu. Baru tambah dengan 10. So jadi 4 lah. 14. Manakala yang ni K tak boleh tolak dengan 1 lagi. Dia kena tambah dengan 10 dulu. Dah habis tambah dengan 10 barulah ditolakkan dengan 1. So jadi K kat sini ini akan jadi 15. K dia akan jadi 4 juga. Ini pun K dia sama dengan 4 tetapi hasil kat sini akan jadi 14. Itu beza antara postfix dan prefix lah. So increment dan decrement operator ni, yang ini memang banyak yang ada masalah nak memahamkan. So saya minta abang je lah cuba play around dekat Cublok dan awak tengok perbezaan dia. Cuba tengok perbezaan dia. Cuba buat soalan-soalan dan test pemahaman awak lah. Okay. Ini sebagai contoh lah. Boleh cuba buat contoh ni. Dan kalau katakan tak faham, boleh tanya terus dekat grup Telegram lah. Okay, so ni ada dua example lah yang awak boleh cuba selesaikan. Dan boleh tengok dia punya outcome dia. Okay, so kemudian yang keempat pula, kita ada satu lagi dia punya case operator. Ini yang keempat dalam topik operator lah. So dalam case operator kita ada dua, relation operator dan juga logical operator. Ada relation dan juga kita ada logical operator. Relation operator ni dia biasanya kebanyakan kita nak gunakan untuk buat perbandingan. Contoh dalam condition lah, kalau nanti awak nak buat program yang nak membandingkan suatu nilai. Contoh kita nak tanya nilai A tu sama tak dengan 5. Katakan dalam nilai A tu ada 5,
So kita nak compare kan, nak adakah betul dengan 5, adakah betul nilai dia 5 dalam A tu. So kita boleh buat A sama dengan 5. So yang tu bila kita buat guna 2 kali simbol sama dengan tu, maksudnya kita nak bandingkan sama tak dengan 5. Dalam tu dia kalau kita letak 1 je, contoh A sama dengan 1, A sama dengan 5, ni maksudnya nilai 5 ni akan dimasukkan dalam A. Tetapi kalau kita buat 2 macam ni, dia tujuannya apa? Dia nak bandingkan. Dia nak bandingkan sama ada dalam A tu betul tak nilai 5. Kalau betul dia akan keluarkan nilai 1. Kalau tak, dia akan bagi kosong lah. 1 tu true, kosong tu adalah false. Ini yang pertama, yang untuk equality. Kalau inequality pula, dia akan bandingkan pula lah. Contohlah kalau dalam A tu ada 4 nilai dia. So katakanlah A tu 5. Kita katakan A tu 5. Kemudian awak bandingkan A sama dengan 5 katakan. Ni sama dengan apa ni? Inequality, tak sama. So kalau ini maksudnya apa? A adakah tak sama dengan 5? So dia akan keluar result apa? False lah, kosong lah. Sebab apa? Dalam A ni ada 5 nilai dia. So 5 mestilah sama dengan 5 tak? Tapi dia tanya adakah A tak sama 5? Tak. So false lah. So yang ketiga pula dia comparekan less than. So banyaklah dalam relation ni kita boleh cuba test apa result yang dia akan keluarkan. So kalau 5 kurang sama dengan 5, yes, dia akan give 1 lah sebab dia tanda sama dengan. So kurang atau sama dengan, so 5 mesti sama dengan 5 lah. Kalau yang ini 5 kurang daripada 5.5, yes. Kalau yang ni pula 5 lebih daripada 5.5, wrong lah. Sebab apa ni, 5 kecil daripada 5.5 kan. So dan begitulah berikutnya untuk relation. Kalau logical pula kita ada yang part kedua dalam case operator, logical. Logical ni biasanya untuk kita nak buat sama juga perbandingan. Biasanya untuk ni lah yang logik-logik lah, logik OR, logik AND dan juga logical NOT kan, yang bukan. So contohlah kalau kita bandingkan 5 sama dengan 5, yes, dia akan bagi result 1. Tapi bila kita letak simbol ni, dia negation, dia akan keluarkan result opposite value. So 1 lawan dia adalah kosong. So that's why outcome dia akan keluar kosong. Kalau dalam case ni pula untuk logical AND. So AND ni kan awak dah tengok AND table dia. So A, B input dia. So ni output. So kalau untuk yang AND dia mesti apa? Kalau 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau 0 dengan 0, kalau AND ni dia macam darab kan. So kalau 0, 0 dia akan dapat 0. Kalau 0 darab 1 pun 0. 1 darab 0 pun 0. 1 darab 1, 1. So kalau tengok, hanya kalau dua-dua true je barulah outcome dia akan true. Ni untuk AND. Kita tengok AND ni logical AND. Okay, so 5 kurang daripada 6, yes, betul. Akan keluar result 1. 6 kurang daripada 6, salah, kosong. So outcome ni akan jadi apa? Outcome dia akan jadi kosong sepatutnya. So 5 kurang daripada 6, betul. Ni N kan. So 6 kurang daripada 6, false, kosong kan. So 1 dan 0. 1 dan 0, outcome ni akan dapat kosong. So ni akan dapat kosong. So ni salah jawapan ni. Okay, kemudian kalau untuk OR pula, kalau kita ada OR ni macam tambah kan. So kita lukis dekat ini dalam logik ni awak dah belajar dalam fizik. So ni outcome dia. So kalau 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. 0 dan 0, 0. 0 dan 1, 1. 1 sama 0, 1, 1, 1, 1. So kalau tengok ni hanya satu je yang bagi outcome kosong. Yang lain semua kalau salah satu ada 1, automatically output dia akan dapat 1. So kalau ini 5 kurang daripada 6, yes, betul. 6 kurang daripada 5, false. So 1 atau
kosong, akan bagi 1 lah jawapan dia. Awak akan dapat 1. Akan dapat 1. So ini untuk logical punya operator. So yang ni kena ni lah. Ni penting sebab apa? Kalau dalam kita nak buat comparison ke, ada syarat untuk dalam diamond box tu ataupun dalam program, biasa kita akan guna ni. Kita akan gunakan yang apa tu, maklumat-maklumat dalam operator ni. Okay, so ni soalan-soalan dia yang awak boleh cuba. Okay, so ini priority pula dalam operator. So ni boleh tengok kat sini lah. So ni soalan-soalan yang awak boleh cuba, cuba buat. Nanti saya akan cuba ni lah. Saya akan cuba setkan satu masa untuk kita buat tutorial punya sesi, dan kita sama-sama buat. Mungkin saya cari masa yang supaya semua boleh attend lah. Okay, so saya rasa itu je untuk ni. Kalau ada soalan boleh tanya dalam group. So saya rasa itu je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.